Janganlah mengalah, yakini rezeki tanpa guna. Bangkitlah jiwa, bina impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemajuan. Ayo bersama jiwai auramu. Bangkitlah jiwa, bina impian, berani berubah, cipta harapan. Jitukan usaha, pulangkan kemajuan. Ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Ayo bersama jiwai auramu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum semua. Sahabat-sahabat JM yang JM kasihi lagi, JM rindui. So, terima kasih kepada anda semua yang bersama dengan JM pada hari ini. Okey, setiap hari kita bersama dan esok mungkin tak ada. Kita bagi apa, kita santuni ataupun kita santuni hari baik, bulan baik, iaitu Aidiladha besok. So JM tidak bersiaran. So insya-Allah kita akan bersiaran semula pada hari Rabu, okey, sehingga hari Jumaat. Okey, terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM kat sini. JM di Facebook, yang JM hanya nampak di Facebook saja. Ada juga yang dekat TikTok. Okey, hai. Alright, di IG juga. Okey, dekat Facebook. Okey, JM ada siapa kat Facebook ni? Okey, JM ada Syara. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam kepada JM. Syara. Okey, kita ada Roha daripada Singapura. Kita ada Sam daripada Melaka. Okey, hari ni ya JM pakai putih. Okey, so JM ada Mas Wida, JM ada Syafari daripada Melaka, JM ada Rohaya, JM ada Kak Ijan daripada Sabah, Rohaya daripada Kedah, Sabaria, JM ada Siti Zikir, JM ada Kak Ros. Okey, Kak Ros Bawanti. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan JM pagi ni. Mak kau. Okey, minta tolong kepada semua yang bersama dengan JM di Facebook, minta tolong sharingkan video JM ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada sahabat-sahabat kita yang berada di luar. Okey, waalaikumsalam. Okey, sahabat daripada TikTok ya. Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah yang mana kita masih lagi diizinkan untuk bersama-sama pada hari ini, setiap hari Isnin sehingga Jumaat jam 11 pagi, dan hari ini adalah 9 Zulhijjah. Eloklah kita bersama-sama perbanyakkan berdoa dan zikir. Nanti kita sama-samalah, sama-sama kita membacakannya insya-Allah. Okey, dan sebelum tu tolong sharingkan video JM ini. Semoga ianya mendapat manfaatnya kepada mereka yang sahabat-sahabat kita lah yang tak boleh dengar, mungkin tak boleh tengok, tak boleh bersama live bersama dengan JM pada pagi ni. So tak mengapa, yang mana mereka
mereka ada tanggungjawab untuk bekerja daripada rumah. So lakukan tanggungjawab sebaik-baiknya. Walaupun kita bekerja dekat rumah, kita kena ada jujur dan amanah tu dalam diri. Sebab apa? Sebab apa yang kita berapa saat, berapa minit pun bila kita waktu kerja adalah waktu yang dibayar oleh majikan kita. Jadi walaupun majikan kita tak nampak, tapi Allah Maha melihat. Jadi jujur dan amanah tu sangat-sangat kena tekankan kepada semua orang lah. Bukannya hanya yang bekerja daripada rumah, kita yang tak bekerja dekat rumah pun kena jujur dan amanah daripada apa-apa pun perbuatan yang kita lakukan. Jadi so hari ni tajuknya hari ni yang jarang-jarang sekali JM kongsikan adalah buat apa pun untuk Allah pandang dan buat apa pun untuk Allah sayang. Tapi bagaimana? Bagaimana kita nak Allah pandang kita? Bagaimana Allah nak sayang kita ni? Apa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan? Okey, perkongsian ni adalah perkongsian daripada JM sendiri. Okey, sebelum tu JM kenalkan diri JM. Nama JM adalah JM Niswan. JM berasal daripada Banting, Selangor dan kini menetap di Bangi, Selangor. Okey, JM sudah berkahwin, anak 3, alhamdulillah. Okey, berumur 44 tahun dan syukur alhamdulillah JM, adik-adik JM ramai, 14 orang. Alamak, bila sebut je pasal adik-beradik ni, ya Allah, rindunya nak balik kampung. Sebab adik-beradik JM semua berkumpul dekat kampung. Memang rumah dekat kampung, 14 orang adik-beradik. Yang duduk di luar lebih kurang dalam 3 orang macam tu. Yang lain semuanya berada dekat kampung, dekat-dekat sangat dengan rumah mak ayah. Jadi meriahnya mereka masih lagi dapat bersilaturahim. Waktu apa pun, setiap hari memang meriah je rumah bapak JM. Mak dah tak ada dah, bapak je. Okey, bapak JM besarkan 14 orang anak melalui perusahaan ataupun dia buat belacan. Rumah kampung JM dia dekat je dengan laut. Jadi mudah dia nak buat. Dia nak ambil udang untuk dibuat belacan. Jadi belacan ketika itu untuk membesarkan 14 orang anak adalah RM RM1.80 sekilo. Ya Allah, hai kan? Berbanding dengan kita sekarang kan, nak dapat RM1.80 tu, itu modalnya belum tolak lagi. Jualnya RM1.80, modalnya tak tahu berapa. Lepas tu dengan keringatnya, dengan minyaknya, dengan yelah nak hantar dulu. Bapak JM memang tak pandai lah naik kereta kan. So bayangkan bersyukurnya ketika itu nilai RM1.80 untuk membesarkan anak-anak. Berbanding dengan hari ini kita nak dapat duit ni, ya Allah, dengan tekan-tekan, dengan tengok je, dengan letak je story IG ke, story Facebook ke, letak dekat TikTok ke, kan goyang-goyang sikit, goyang-goyang sikit, menari-nari sikit dah boleh buat sale dah, berbanding dengan dulu kan. Allahu Akbar. Jadi tapi masih ada antara kita yang malas juga, yang down lah, yang susah lah buat bisnes Ya Allah, nak bandingkan dengan dulu. JM alhamdulillah JM merasa proses tu. Merasa proses yang buat bisnes ni, yang kena jumpa orang, kena pakai cantik-cantik, kena pakai lawa-lawa, kena belanja jumpa orang, kena belanja minum, nak jumpa orang kena isi minyak dulu, nak pergi jumpa orang ni isi minyak kereta ni. Kalau tak boleh nak gerak. Anda bayangkan modal ketika itu buat bisnes lebih banyak lagi, lebih mencabar lagi berbanding dengan perniagaan sekarang. Perniagaan yang guna media sosial. Yang guna Facebook, guna IG, guna TikTok mudah sangat berbanding dengan proses yang JM lalui 18 tahun JM dalam dunia perniagaan. Tapi 18 tahun bukannya tiket untuk JM rasa semua apa yang JM buat betul. Bukan tiket ala JM dah makan garam dulu berbanding dengan korang yang baru nak niaga, baru-baru nak niaga kan. Bukan. JM masih lagi belajar dan alhamdulillah hari Sabtu semalam JM ada buat program untuk seminar online. Sebab apa? Sebab
sebab bagaimana dengan dalam keadaan sekarang pandemik ni, kita tak boleh nak keluar jumpa orang, nak face to face dengan customer kita, dengan klien kita. Bagaimana kita nak transform proses yang offline tu kepada online. Bagaimana nak cari prospek, bagaimana bagaimana nak cari customer. Okay, so daripada apa yang kita buat, apa yang aktiviti yang yang offline tu yang kita buat sebelum pandemik, kita transform kepada online. So jadi Allahu Akbar, sangat-sangat mudah berbanding dengan orang-orang lama niaga ni. Kan niaga, kalau dulu niaga ni ya Allah semua modal. Ya Allah semua modal kau. Nak isi minyak. Kalau tak isi minyak macam mana nak pergi? Dah pergi-pergi, kadang dah sampai pula dekat rumah orang tu, bagi salam tak jawab juga. Dia kata, sorry lah, saya ada kat luar. Korang bayangkan, frust ke tidak ketika itu? Frust. Tapi itulah peningkatan kematangan untuk kita. Itulah proses peningkatan kesabaran kepada diri kita. Itulah proses kekuatan, keberanian untuk diri kita. Kau bayangkan bila call dan kita dah isi minyak apa semua, kita dah pakai lawa-lawa, tiba-tiba sampai dekat destinasi yang kita nak jumpa, dia kata, oh sorry lah, saya ada hal kat rumah lah, belum balik lagi. Macam tu kan. Sorry lah, saya hari ni saya memang ada hal sangat lah, tak boleh nak dielakkan, minta maaf ya. Kau bayangkan ketika itu bagaimana kita ni sebagai seorang reseller ataupun sebagai seorang penjual, ya Allah, sakitnya tu di sini. Tapi teruskan juga tak kita? Pastinya, sebab yang ada matlamat, yang ada impian itu kita. Bukan dia. Yang ada matlamat dan impian itu kita. Jadi hendak atau tidak, sakit ataupun kecewa ataupun terluka, pastinya kita akan tetap melalui, pastinya kita akan tetap menjalani, pastinya kita akan tetap bangkit balik. Sebab apa? Sebab kejayaan itu tak ada jalan pintas. Kena lalui. Jadi alhamdulillah lah, program semalam dapat banyak sangat membantu bagi reseller yang sebelum ini buat secara offline, jumpa customer secara offline, tapi mereka dah faham dah cara dia, bagaimana aktiviti-aktiviti yang offline itu ditransform kepada online. Jadi tak nak kita kena ikut peredaran waktu. Orang-orang lama lah ni, macam JM ni orang-orang lama lah ni yang buat bisnes kan, secara offline, kena buat online. Tapi kan pada peringkat awal JM mulakan perniagaan ni, pada peringkat awal Facebook JM hanya ada beberapa sahabat je. Facebook baru yang JM develop ketika itu hanya ada beberapa orang sahabat saja. Kawan-kawan baik pun tak ada. Sebab apa? Sebab kita niaga ni, kawan-kawan baik tak nak kawan dengan kita. Kawan-kawan baik ni kan, beli produk dengan kita pun tak nak. Dia rela beli dengan orang lain daripada kita. Sorry lah kawan-kawan semua. Tapi memang itulah realitinya. Memang itulah realitinya, yang mana kawan-kawan kita sendiri ni tak ada nak support kita. Bukan apa, nanti bila dia support tu kita kaya kan. Jadi lebih baik dia tak payah support kita, biarlah orang lain yang support kita kan. Itulah realitinya. Itu memang realitinya. Kita tak boleh nak nafikan. Tak boleh nak nafikan. Sebab apa? Sebab nanti kita ni takut kita ni lebih kaya daripada dia. Kan? So itulah realitinya. JM tak bergurau. Ini memang betul. Real sangat. Ketika itu bila JM buka Facebook baru, yang ketika itu hanya kawan-kawan baru, energi baru ketika itu yang kita tak kenal, JM mulakan perniagaan Aura Rezeki. Untuk mungkin ada yang tanya dengan JM, JM buat apa ni? JM juga adalah pengasas bagi produk. Nak jual produk ni tak. Anda nak beli, anda beli. JM hanya berkongsi cerita tentang pengalaman JM. Tentang pengalaman JM. So
setiap hari JM akan cerita tentang pengalaman JM, supaya pengalaman JM ini mungkin ada tak banyak sikit memberi satu inspirasi kepada mereka yang mendengar, mereka yang melihat. Dan Allah jentikkan pula ketika itu dengan beberapa ayat yang JM sampaikan, ya, sahabat-sahabat kita tu bangkit dan bangkit untuk meneruskan kehidupan mereka, ya. Apa benda ni? Okey, ya. Bangkit dan meneruskan kehidupan mereka, ya. Jadi itulah, jadi ketika itu, ya, JM tahun 2000 JM adalah pengasas bagi produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam. Dah alhamdulillah dah 7 tahun dah. Sebelum ni JM buat bisnes juga, tapi memang jauh sangat dengan bidang sekarang. Bidang dulu dan sekarang sangat-sangat berbeza. Tapi hendak tak nak kita kena belajar. Hendak tak nak kita kena belajar. Hendak tak nak kita kena melalui ataupun menghadapi proses yang baru. Ini proses baru bagi JM. 7 tahun JM mengasaskan produk yang berasaskan garam bukit. Alhamdulillah sekarang produk JM ada lebih kurang 36 rangkaian produk, ya, di pasaran. Alhamdulillah. Okey, semuanya berasaskan garam. Ya, scrub garam, apa lagi? Gel mandian garam, banyak lagi lah. Banyak lagi sabun muka, sabun garam juga. Ya, Kaming kita ada shampoo garam, ada ubat gigi garam. Semua ada, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Ya, okey. So jadi alhamdulillah 8 tahun mengusahakan produk mandian, okey, produk berasaskan garam. Okey, alhamdulillah. Ketika itu tahun 2014, tahun 2014 JM cuba mengusahakan dengan kawan tak ada, semua kawan-kawan baru, dengan hanya media sosial. Apa yang JM buat, ya Allah, hai. Ketika itu posting, tak tahulah berapa kali satu hari posting dekat Facebook. Kalau hari ni korang posting ikut mood lah JM. Kalau mood okey, ada masa banyaklah posting. Kalau mood tak adalah banyak posting. Berapa kali sehari, adalah 2-3, itu pun tengoklah ada masa. Tak ada masa buat sikit je. Masa tu sama sahabat semua, 24 jam. Masa yang korang ada 24 jam, JM pun 24 jam. Tak ada Allah bagi special dekat JM. Okey JM, disebabkan kau rajin, masa kau aku tambahkan jadi 30 jam. Orang lain 24 jam, masa JM adalah 30 jam. Tak ada, sama je. Masa kita semuanya sama. Masa kita semuanya sama. Jadi so ketika itu JM buat posting, hari-hari buat, hari-hari duk gambar, duk selfie ni, selfie. Sebab kalau JM yang tak tonjolkan diri, kita buat apa, macam mana orang nak nampak kita, kan? Macam mana orang nak nampak kita kalau kita tak tonjolkan diri kita. Sedangkan hari ni artis-artis terkenal macam mana Neolofa, contoh JM suka follow Neolofa. Macam mana dia sebagai seorang artis, dia nak nampakkan diri dia sebagai businesswoman. Bagaimana cara dia untuk menampakkan diri dia sebagai businesswoman? Kalau dulunya orang nampak dia sebagai artis, bagaimana dia nak transform diri dia daripada artis kepada businesswoman? So sebab ada cara dia. Jadi cara JM yang tidak menggunakan banyak kos adalah buat selfie setiap hari, tulis konten dekat Facebook. Selfie lah, makan apa pun tunjuk selfie. Bukan nak tunjuk nak riak ke apa. Tak nak riak apa pun kan. Takkan nak tunjuk makan aja kan. Tapi sebab kita kena tunjuk, kita perlu tunjuk siapa kita ni. Kita perlu tunjuk. Kau ingat suka-suka nak tunjuk, nak selfie sengih-sengih macam shot sendiri tu, ingat suka? Tak, semua orang pun tak suka buat. Tapi dia kena buat sebab tak ada orang lain yang tolong buatkan untuk kita. Tak ada orang lain yang nak tonjolkan kita, ataupun tak ada orang lain nak mengiklankan diri kita. Maksudnya tak adalah orang lain yang nak jual diri kita. Kita yang kena jual diri kita sendiri. Kena elok-elok ni. Jual tu apa?
jual tu maksudnya tonjolkan kepada orang. Nampakkan diri kita sebab kita sedang membina kepercayaan, membina trust kepada orang. Sebab yang nampak kita hari ni, macam hari ni, sekarang ni dekat TikTok, dekat IG, dekat Facebook, ada yang memang tak pernah pun jumpa dengan JM. Betul. Ada yang tak pernah jumpa pun, mungkin ada yang jumpa tu okey lah. Yang tak pernah jumpa pun, siapa perempuan ni? Aku baru je tengok perempuan ni hari ni. Siapakah dia? Jadi bagaimana kita nak membina trust? Bagaimana kita nak membina kepercayaan kepada orang-orang sahabat-sahabat baru kita ni? Dengan cara yang macam ni lah. Okay. Alright. Dengan cara yang macam ni lah. Tonjolkan muka, buat selfie, buat konten, simple-simple konten. Simple-simple konten tu tak payah nak apa sangat, nak berat-berat sangat. Kan simple-simple je, yang simple-simple je. Tidak semestinya tak pandai menulis, tak boleh nak buat konten dekat Facebook kan. So tak semestinya. Posting je lah apa benda pun. Posting je lah apa benda pun. Jadi ketika itu tahun 2014, ya Allah, dengan kawannya, kawan baru, bagaimana JM membina trust dekat situ, membina branding diri, membina branding jenam, branding aura rezeki ketika itu. Inilah setiap hari without fail. Walaupun ketika itu ada yang cakap tak habis-habis perempuan ni bisnes je, tak habis-habis nak tunjuk bisnes dia je. Ada aku kisah, tak kisah pun. Sebab yang nak tu kita kan. Yang nak tu kita. Jadi mudah sangat tahu bisnes sekarang dengan bisnes yang lepas, bisnes yang offline tu lebih mudah bisnes sekarang. Bisnes sekarang mudah sangat. Apa yang kita perlu buat adalah kita kena tahu sikap pelanggan kita. Kita kena tahu ambil hati pelanggan kita. Kalau produk, banyak sangat produk dekat luar. Kita tak boleh nak bersaing dengan produk-produk yang ada dekat luar. Sebab bila kita bersaing dengan produk-produk yang ada dekat luar, kita penat. Kita penat. Sebab ada je produk baru, ada je produk yang lebih bagus, ada je. Apa yang kita kena buat adalah kita kena menjaga ataupun kita kena tahu sikap pelanggan-pelanggan kita. Okey. So dekat situlah kan. Itu yang beza dia. Cuma dalam online ni kena rajin je. Kalau you all malas, memang tak boleh nak buat apa-apa. Dia kena rajin je. Rajin dan berani. Rajin dan berani. Kalau malas, memang tak dapat buat apa-apa. Tak boleh. Semua orang kalau malas ni, lebih baik makan gaji je lah. Makan gaji pun nak kena rajin tau. Bukan makan gaji just duduk datang pejabat, duduk-duduk je. Lepas tu kau tengok aku tengok engkau. Macam tu tak ada. Dekat pejabat pun ada performance juga. Kena perform juga. Kalau tak perform, macam mana majikan nak nampak kita? Tak boleh juga kan. Kita kena perform. Bila kita perform, majikan nampak kita. Bila majikan nampak kita, cara kerja kita bagus apa semua, dan tentulah kita akan dapat bonus ataupun dapat naik gaji kan. So macam tu. Jadi semua benda ni dia pastinya dia kena buat. Tak ada yang buat kerja ni lepak-lepak je ataupun buat kerja ni duduk-duduk aja, goyang-goyang kaki je dapat duit. Tak ada. Tak ada benda yang macam tu. Semuanya kena adakan tindakan, kena adakan perbuatan. Kena adakan perbuatan baru kita boleh capai. Baru kita boleh capai. Jadi itulah. Itulah. So jadi hari ni JM nak cuba kupaskan tentang tajuk buat apa pun untuk Allah pandang kita dan buat apa pun untuk Allah sayang kita. Hari ni kita bermula dengan niat lah sebenarnya. Bermula dengan niat, pasti Allah beri kita kejayaan, insya-Allah. Bermula dengan niat, pasti Allah beri kita apa pun. Contohnya kan, kalau kita mulakan niat kita, apa pun insya-Allah bermula dengan niat. Kita buat apa yang Allah suka, pasti Allah akan beri apa yang kita mahukan, insya-Allah. Buatlah apa yang Allah suka. Apa yang Allah suka? Buat baik. Buat baik apa? Jaga solat kita, kan? Jaga percakapan kita, jaga tutur kata kita, jaga lidah kita, jaga segala-galanya lah. Apa yang Allah minta kita buat kebaikan tu, itulah yang kita buat. Okey, sempurnakan hari ini adalah 9 Zulhijjah. Okey, 9 Zulhijjah ni, okey, dalam 10 awal Zulhijjah yang mana 10 hari ni adalah hari yang dihimpunkan kebaikan-kebaikannya sekali ni. Tak ada hari-hari lain yang sebaik
sebaik 10 Zulhijjah ni. Jadi hari ni adalah hari Arafah ya, hari Arafah yang mana saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji yang dipilih, yang terpilih bagi tahun ini ya. Malaysia memang tak terpilih langsung untuk hantar jemaah haji, yang semuanya adalah yang di lokal di Arab Saudi sana yang membuat mereka adalah orang-orang terpilih. Allah pilih untuk menunaikan haji pada tahun ini. Dan tak mengapa yang mana waktu Arafah hari ini adalah bagus, sebaik-baiknya kita berpuasa ya, berpuasa Arafah, dan kita banyak-banyakkan berdoa ya. Kita banyakkan berdoa ya. JM ingat masa tu ketika itu buat umrah, JM tak pernah lagi buat haji ya. Sebenarnya cadangnya adalah tahun ini nak buat haji ya, tahun ini. Tapi ialah kita hanya mampu merancang, Allah juga yang yang perancangan Allah yang maha terbaik kan. Jadi insya-Allah satu hari nanti pastinya ya, pastinya bila kita ada niat, insya-Allah ya, bila kita ada niat ya, insya-Allah Allah akan kabulkan. Bila kita ada hajat, insya-Allah pastinya Allah mengkabulkan hajat kita. Yang penting niat kita perlu ada niat. Kita kena ada niat, kita perlu ada impian. Kita perlu ada impian ya. Kita kena ada impian. Sebab apa? Sebab orang yang tak ada impian ni macam tak ada apa-apalah. Rugi bila kita tak berimpian. Berimpian itu percuma sahaja. Ya, berimpian itu percuma sahaja untuk siapa pun. Ya, berimpianlah apapun. Ya, berimpian apapun, dan kita kena target ataupun kita kena capai apa yang kita impikan. Apa yang kita impikan. Ya, contoh hari ini, kalau anda hari ini berimpian untuk mendapatkan 10,000 RM10,000 keuntungan dalam bisnes anda, itu impian anda. So anda kena tahu cara bagaimana untuk anda mendapatkannya. Ya, bagaimana untuk anda mendapatkannya. Sebab anda kena berdoa dengan Allah ni, ya Allah, aku bulan ni bisnes ya Allah, aku nak 10,000 ya Allah. Kau bantulah aku ya Allah. Namun Allah ni nak detail juga ni. Atas sebab apa aku nak bagi kau 10,000. Macam tu. Macam kita minta duit dengan mak kita. Kita kata, mak nak RM10, mak tanya kita, nak beli apa, nak buat apa RM10 tu? Alah nak beli tu, itu tu apa? Alah yang tu apa? Mesti banyak tanya kan. Macam itulah juga. Ya, bila kita nak minta dengan Allah kan, Allah ni kita kena, sebab tu kita kena minta ni secara detail ya. Untuk apa nak 10,000, untuk nak buat apa semua. Okey, untuk apa? Untuk nak selesaikan amanah, mungkin ada hutang-hutang. Untuk apa? Untuk mungkin nak bagi duit mak ayah, mungkin nak buat sedekah ya, dengan 10,000 tu. Lagi nak apa? Kena detail tu, kena sebutkan tu kan, kena sebutkan. Sebab atas alasan apa aku nak bagi kau 10,000 katanya. Ya, jadi macam tu. Boleh? Okey, kena detail. So buat apa pun untuk Allah sayang, buat apa pun untuk Allah pandang. Bagaimana tu? Bagaimana untuk Allah pandang kita? Bagaimana untuk Allah sayang kita? Ya? Sebab kadang-kadang ada yang tak faham. Tak apalah. Okey? Aku buat pun untuk Allah pandang aku. Aku buat pun untuk Allah sayang aku. Orang tak pandang aku pun tak apalah. Tak dapat penghargaan daripada orang pun tak apalah. Tak boleh. Tak boleh ya. Sebab Allah menyatakan kasih sayang dia. Allah memandang kita dengan apa perbuatan yang kita buat untuk orang lain. Ya. Allah memandang kita, Allah sayang pada kita melalui apakah perbuatan kebaikan yang kita buat kepada orang lain. Dengar tu, tahu? Jadi apa yang kita buat? Kita kena baik dengan orang sekeliling. Ya. Kita kena buat sebab Allah ni menghargai kita. Dia tak cakap pun, okey aku hargai kau ni. Tak, dia tak cakap macam tu pun. Ya, dia akan bawakan ataupun dia akan hantar orang-orang ni dia akan hantar orang-orang ni untuk apa? Untuk memberi penghargaan kepada kita. Macam tu, melalui orang lah Allah menyatakan yang mereka sayang kepada yang Allah pandang apa usaha kita, pandang apa yang kita buat, dan Allah sayang kita. Melalui siapa? Melalui orang-orang ni lah. Dia tak hantar pun. Allah tak hantar pun kata-kata itu bila kita solat. Dia hantar selepuk ada dekat tikar sembahyang.
Tak ada. Apa specialnya kita? So jadi apa yang kita perlu buat adalah kita kena buat baik je dengan semua orang. Okey, JM pernah ketika itu JM buat aura rezeki. Allah bagi JM banyak. Ya Allah, juta-juta kau. Setahun ni juta-juta tau. Ya, banyak. Dan ketika itu JM, sebab bila Allah bagi ni, bagi banyak ataupun bagi sikit, kita kena menguruskan tau. Kita kena bijak untuk menguruskan, bagi banyak ke bagi sikit. Kita kena bijak untuk menguruskan. Sebab bila kita tak bijak untuk menguruskan, itulah. Menguruskan tu macam mana JM? Menguruskan tu adakah kita kena ambil accountant? Adakah kita kena ambil? Tak, bukannya itu. Bukannya itu. Kita kena pandai menguruskannya lah. Maksudnya Allah bagi banyak ni, okey, dekat mana yang kita nak salurkan? Kita kat mana kita nak berkongsi ni? Kat mana kita nak berkongsi rezeki ni? Kat mana, siapa lagi yang kita nak bagi ni? Bila Allah bagi banyak kat kita ni, okey, bila Allah bagi banyak kat kita ni, apa yang kita perlu buat untuk, kalau kita ada tim, apa yang kita perlu buat untuk tim kita? Kita kena tunjukkan cara bagaimana dia nak dapatkan tu. Kita tak boleh fikir perut kita sendiri je. Kita tak boleh fikir pandai kita je. Kita kena juga, bila kita ada tim, bila kita ada perniagaan, dan tentunya kita ada kita ada kumpulan. Macam JM. Bila JM ada perniagaan, JM ada kumpulan. Kumpulan JM adalah staff JM. Macam itulah. Jadi apa yang JM boleh ajar dekat staff-staff ni? Itu pun diambil kira tau. Kita tak boleh pandai kita je. Lepas tu dah bila kita ada kumpulan, mesti kita ada kumpulan perniagaan. Apa yang kita boleh bagi manfaat kepada kumpulan perniagaan kita. Kita tak boleh ni fikir pasal perut kita sendiri. Cukup lah, aku dapat juta-juta ni cukup lah. Macam tu aku dapat banyak ni cukup lah. Sedangkan tim kita tak tahu bagaimana nak cara untuk mendapatkan. Contoh nak dapatkan 10,000. Kita ni, kita selaku ketua, kita kena tunjukkan cara kepada tim kita. Kita tak boleh selfish tau. Kita tak boleh selfish. Sebab tu kena urus ni. Kau jangan rasa seronok bila dapat duit yang banyak, dapat pendapatan yang banyak, kau seronok sangat. Sedangkan kau ada tanggungjawab dekat situ yang perlu kau uruskan. Sebab melalui tim kita itulah kita dapat. Jadi apa yang kita boleh sumbangkan, tenaga kita, ilmu kita yang kita boleh sumbangkan kepada tim kita, itu kena nampak tu. Kalau tak nanti, ya Allah, JM pernah ketika itu JM tak faham tentang bagaimana bisnes secara berjemaah ni. JM tak faham. JM hanya tahu, alah, kau doa je kepada Allah. Betul, ini proses yang JM lalui. Ketika itu bila Allah bagi banyak kepada JM, banyak, bila tim tanya JM, alah, doa je, insya-Allah dia akan berlaku dengan sendirinya. JM cakap macam tu sebab JM tak ada ilmu ketika itu. JM tak ada ilmu ketika itu. Dan apa yang Allah bagi kepada JM sentak sangat, apa yang dia rentak pada JM yang dapat juta-juta tu. Okey, tahun 2017, ya Allah, susah. JM nak dapat 60,000 sebulan pun susah. Nak dapat 60,000 sebulan pun susah. Sebab apa? Sebab Allah melihat kat situ engkau tak pandai nak mengurus. Engkau tak pandai nak urus rezeki engkau. Banyak ke sikit kau tak pandai mengurus. So daripada situlah JM mula nampak, ya Allah, rupanya aku tak pandai nak menguruskan orang-orang aku ni. Rupanya aku tak pandai nak bagi manfaat kepada orang-orang aku ni, kepada tim kita ni, kepada staff kita, kepada tim kita. Tak pandai. Kita tak buat tanggungjawab kita sebagai seorang ketua. Kita tak buat. Jadi korang jangan seronok sangat bila ada ramainya ejen-ejen dekat bawah. Korang tak boleh seronok sangat bila sale setiap bulan ni banyak dan banyak. Korang tak boleh seronok sangat sebab dekat situ Allah bagi banyak, bagi sikit tu Allah minta kita pandai untuk menguruskannya. Adakah kita sudah betul-betul bantu tim kita ataupun sebaliknya? Kena tengok kat situ. Tak boleh lepas tangan. Kat situ kita ada masing-masing. Kita ada tanggungjawab masing-masing. Okey. Jadi buat apa pun untuk Allah pandang, buat apa pun untuk Allah sayang, melalui kita kena berbuat kebaikan kepada semua orang. Kepada semua orang.
Daripada situlah kita nampak. Itulah sebab apa? Sebab nak masuk syurga ni kena penat, sahabat semua. Nak masuk syurga ni kena penat. Kena penat. Nak masuk syurga. Sebab apa? Sebab jambatan nak masuk ke syurga nanti, inilah jambatannya. Jambatan dunia. Kita kena melalui yang ni dulu. Kita kena tahu hakikatnya kita berada dekat mana. Hakikatnya berada dekat dunia ni. Yang mana dekat dunia ni kita ada tanggungjawab. Kalau kita fikir hanya dekat akhirat sahaja, kita tak laksanakan tanggungjawab dunia, macam mana kita nak masuk ke sana nanti? Sebab jambatan ke akhirat nanti adalah melalui dunia ni. Yang sekarang, yang dunia nyata ni. Betul. Orang kata betul. 80% tu buat apa yang Allah suka. Betul. Antaranya macam inilah. Bukannya buat apa yang Allah suka hanya solat aja, hanya berdoa saja. Belum cukup. Buat apa yang Allah sukalah JM. 80% tu kan, dengan zikir aja tak boleh, tak cukup, belum lengkap lagi. 80% tu buat apa? Kena seimbang lah. Kena seimbang. Kata nak jadi dermawan, kata nak kaya, berjaya dunia dan akhirat. Tapi akhirat je yang kita cuba fokuskan. Yang dunianya mana? Sebab kena seimbang ni, dunia dan akhirat. Dunia adalah jambatan ke akhirat, ke syurga. Jadi ini ni sekarang ni apa yang kita kena buat ni, tanggungjawab kita ni. Jangan seronok sangat bila Allah bagi banyak tu. Jangan seronok sangat bila Allah bagi ejen-ejen kita yang aktif. Jangan seronok sangat sebab di dalam situ ada tanggungjawab yang besar untuk kita laksanakan. Jangan happy sangat. Seronoknya bulan ni kan stokis saya buat 30,000 JM. Seronoknya bulan ni kan JM stokis saya buat 20,000 JM. Jangan seronok sangat. Kau tengok apa yang kau sumbangkan kepada mereka. Apa yang engkau cuba bagi manfaat kepada mereka. Adakah sudah betul-betul bagi cara, tunjuk cara? Ni kena seimbang ni. Ni kena seimbang tau. Tak boleh hanya doa zikir sahaja, zikir sahaja, berdoa sahaja, solat sahaja. Solat ni bukan main lagi. Tunggang-tunggeknya kan. Tapi tindakan tak ada pun tak boleh juga. Kita kena seimbang melakukan apa pun. Jadi itulah buat baik. Cuba contohnya lah, JM suka melihat Ustaz Abid Liu. Bagaimana dia kata kita buat ni untuk Allah sayang kita buat ni untuk Allah pandang kita. Ada dia duduk kat rumah zikir aja sampai janggut dia panjang. Ada macam tu? Tak ada. Dia sanggup tu pergi ke mana? Pergi ke Palestin, bantu orang-orang Palestin, menggadai nyawa ni, pergi ke sana. Kan kalau dia rasa macam alah aku memang mati-mati pun bila aku mati pun akan masuk syurga punya. Kan. So tak payahlah nak susah pergi Palestin. Tak payahlah nak susah-susah nak buat kebajikan, nak tolong orang sana, tolong orang sini dengan keadaan COVID yang sekarang yang melanda kan di dunia, dekat Malaysia yang semakin lama semakin banyak-banyak. Lebih baik aku duduk dekat rumah aja, berzikir aja. Tak payahlah nak sibuk tolong-tolong orang. Tak payahlah nak sibuk keluar-keluar. Risiko tu lebih teruk kan. Tapi sebab apa? Sebab dia nak dapat pandangan daripada Allah. Sebab tu dia buat semua. Kenapa kita punya Menteri Agama kita, ya Allah, siang dan malam ni bekerja. Kenapa dia bekerja? Sedangkan dia boleh je masuk syurga. Sedangkan dia boleh je. Kan? Tapi sebab apa? Sebab dia nak dapat pandangan daripada Allah ni. Dia nak dapat kasih sayang daripada Allah. Sebab tu dia buat. Sebab nak masuk syurga ni kena penat, sahabat semua. Kena penat. Ingat tak penat? Abid Liu tu penat. Korang bayangkan berkorban ni 2 bulan tak jumpa bini dia, tak jumpa anak-anak dia, 2 bulan tak jumpa ni. Korang bayangkan pengorbanan tu. Pengorbanan. Jadi untuk apa semua dia buat? Untuk Allah sayang dia, untuk Allah pandang dia, untuk mendapatkan pandangan
kena buat baik, kena buat baik. Kena buat baik dengan semua orang. Kena buat baik dengan semua orang. Okey, so itulah tajuknya hari ni. Buat apa pun untuk Allah pandang dan Allah sayang kita. Okey, sebelum JM nak mengakhiri JM punya program ataupun JM punya live hari ni. Okey, so dekat sini JM kita sama-samalah kita cuba banyakkan berdoa dan zikir-zikir ini yang mana sebaik-baik doa hari Arafah adalah hari ini, adalah 9 Zulhijjah, dan sebaik-baik ucapan aku serta nabi-nabi sebelumku, iaitu zikirnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulla syai'in qadir. Okey, yang bermaksud tiada Tuhan melainkan Allah, dialah satu-satunya, tiada sekutu baginya, kepunyaannya, kerajaan baginya sahaja segala pujian, dan dia maha kuasa atas sesuatu. Riwayat Al-Tirmizi. Okey, so sebelum JM nak mengakhiri program JM ini, eloklah kiranya kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk diri kita. Okey, semoga kita sama-sama mendapat barakahnya pada 9 Zulhijjah ini, yang mana hari ini adalah hari yang mustajab doanya. So marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah kepada diri kita, kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia, kepada suami ataupun isteri kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kandung kita, kepada guru-guru kita, kepada seluruh sahabat handai kita, kepada seluruh umat Islam maupun yang hidup ataupun yang meninggal dunia, kepada seluruh semuanya yang diuji dengan sakit-sakit COVID ataupun sakit-sakit yang berbahaya. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehabis baik, insya-Allah. Okey, jom jadi kita sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk kepada mereka-mereka yang kita sebutkan tadi, okey. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong aminkan doa JM ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Engkau yang maha agung, ya Allah. Engkau yang maha berkuasa ke atas langit dan juga bumi. Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Engkau yang maha pengampun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di hari yang baik ini, ya Allah, di hari Arafah ini, ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah. Kau pandanglah wajah-wajah kami ini, ya Allah. Wajah yang penuh pengharapan, ya Allah. Wajah yang penuh mengharapkan kasih sayang dan cintamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiupkanlah dalam hati dan jiwa kami, ya Allah, agar kami sentiasa istiqomah dalam melakukan kebaikan, ya Allah. Apa yang kami lakukan ini, ya Allah, apa yang kami usahakan ini, ya Allah, untuk Engkau pandang, ya Allah, untuk Engkau sayang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa suami serta isteri kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa semua guru-guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh sahabat handai kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh jemaah perniagaan kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh customer kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa seluruh umat Islam maupun yang hidup ataupun meninggal dunia.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kekuatan ini ya Allah. Terima kasih ya Allah atas keberanian ini ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kesabaran ini ya Allah. Terima kasih ya Allah atas kesyukuran ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pada hari yang baik ini, yaitu hari Arafah ya Allah, hari yang doanya mustajab ya Allah, kami berharap ya Allah agar Engkau angkat dan makbulkan setiap doa-doa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, limpahkanlah rezeki kami ya Allah, rezeki keuangan kami ya Allah, rezeki kesihatan kami ya Allah, rezeki apapun daripada pelusuk manapun ya Allah. Ya Allah, moga kami ini ya Allah antara orang-orang, antara hamba-hamba yang Kau sibukkan setiap hari untuk Kau beri rezeki ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sekali lagi kami mohon kepadamu ya Allah, istiqomahkan kami dalam melakukan perbuatan amal soleh kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Ya, moga Allah pandang kita, moga Allah pandang wajah-wajah kita kan. Hari ini Allah makbulkan setiap apa yang kita minta. Semoga Allah hari ini makbulkan apa permohonan kita ya Allah. Ya, setiap hari berdoa kepada Allah, minta Allah pandang kita ni. Ya, minta Allah pandang wajah kita. Setiap hari without fail minta Allah pandang wajah kita. Ya, minta Allah istiqomahkan hati kita nak buat kebaikan tu sahabat semua ya Allah. Nak buat kebaikan tu semua ya Allah. Mudah sangat ya Allah nak buat kebaikan ni. Allah jentik aja dah boleh buat kebaikan. Tapi yang susahnya ya Allah untuk kita istiqomah dalam melakukan perbuatan kita. Untuk kita istiqomah ni, semua orang boleh je buat kebaikan ni. Ya, semua orang senang je berubah. Hari ni dia jahat, besok dia ubah menjadi baik pun ada. Tapi untuk istiqomah dalam melakukan kebaikan ni bukan mudah. Allahu Akbar ya. Kena minta setiap hari dengan Allah ni. Kena minta ni Allah pandang wajah kita ni. Untuk Allah nampak kita ni, untuk Allah pandang kita ni ya Allah. Ya, banyak-banyak ni makhluk dekat bumi ni ya Allah. Kau pandanglah wajah ni ya Allah. Jangan kau tak nampak aku ni ya Allah. Ya, pandang wajah. Kau pandang wajah kita ni ya Allah. Ya, minta. Ya, minta Allah istiqomahkan kita untuk berbuat kebaikan insya-Allah. Ya, jadi untuk hari-hari yang baik ni ya, kita banyakkan sedekah. Banyakkan sedekah, sama ada sedekah memberi doa kepada orang lain. Mana yang ada duit lebih sedekah dengan keuangannya, mana yang ada mungkin ada barang-barang yang nak diinfakkannya, sedekah, buat sedekah. Hari ini adalah hari yang mustajab. Sentiasa berdoa. Mulakan doa ni daripada pagi ya Allah. Mulakan doa, mulakan istighfar, mulakan banyakkan berzikir ni daripada pagi insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. JM doakan semoga yang bersama dengan JM hari ini Allah angkat doa-doa kita semua, Allah makbulkan doa-doa kita semua. Amin ya Allah. Allah pandang kita, Allah pandang wajah-wajah kita. Okey, semua terima kasih banyak-banyak. Salam Aidil Adha daripada JM. Semoga perbuatan kita berkorban untuk tahun ni bukan hanya memberi orang bukan korban kita tu bukan hanya beri orang miskin makan, tidak. Korban kita tu sebenarnya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada JM untuk anda semua. Ampun dan maaf. So, assalamualaikum semua. Bye. Bye semua. Bye. Bye semua.